Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Hakimi bin Muhammad Radwan. Nombor matrik saya AA191157. Saya akan menerangkan tentang problem statement 1. Problem statement 1 ni kita dikehendaki untuk membuat satu lita di mana sebuah silinder akan mengembang sepenuhnya apabila push button ditekan. Apabila ia mengembang sepenuhnya, lampu akan menyala. Dan selepas 4 saat, lampu akan tertutup dan silinder akan kembali ke bentuk asal. Okey, di sini dalam lita ni kita menggunakan single acting cylinder di mana stroke maksimumnya ialah 200, 3 two-way valve dengan push button dan juga air service unit. Okey, apabila push button ini ditekan, R1 akan energize. Kontak relay R1 akan tertutup dan lampu akan menyala. Selepas 4 saat yang kita telah set dalam timer, kontak relay R1 akan terbuka dan lampu akan terpadam. Okay, kita run simulationnya. Okay, kita dapat lihat di sini silinder tidak mengembang lagi kerana kita tidak menekan push button. Apabila kita menekan push button, silinder akan mengembang dan lampu akan menyala. Selepas 4 saat, lampu akan tertutup dan silinder kembali ke bentuk asal. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Ramlan, AA191117. Hari ini saya akan menerangkan problem statement 2 bagi kerja kumpulan industrial electrical industry. Okey, di sini kita dapat lihat ini adalah solution untuk problem statement 2 seperti yang diminta. Okey, di sini kita dapat lihat inputnya adalah 24 volt dan output adalah 0 volt. Ini adalah start button, reset button, relay, valve solenoid, sensor, indicator, switch on delay, relay. Ini adalah solenoid dan ini seperti biasa, ini adalah kontak ataupun switch di sini. Okey, kita start simulation terlebih dahulu dan menekan start button. Kita dapat lihat. Okey, apabila kita menekan start button, arus akan mengalir ke lita, iaitu bermula pada relay R1 yang terenergize dan menyebabkan kontak R1 connect, lalu menyebabkan arus mengalir kepada solenoid Z1, valve solenoid, dan sensor 1, indicator dan relay VA, iaitu adalah switch kita sensor, dan sehingga iaitu pada bahagian filling station. Sehingga sini adalah bahagian filling station. Okey, apabila sensor VA mengesan botol pada conveyor A, botol tiba di pada sensor, akan berhenti untuk 2 saat untuk mengisi cecair ke dalam botol. Ketika cecair di sini, kita dapat lihat ketika cecair di sini, indikator di sini akan hidup, iaitu berwarna kuning. Kenapa 2 saat dia berhenti? Seperti soalan meminta, dia pun berhenti untuk 2 saat untuk mengisi cecair ke dalam botol. Okey, selepas 2 saat, conveyor akan bergerak seperti biasa sehingga kepada sensor 2 di bawah, bahagian bawah. Okey, bahagian conveyor B, iaitu ada sensor 2 di sini. Apabila sensor 2 mengesan botol, solenoid akan energize untuk 3 saat pula, seperti yang diminta oleh soalan, 3 saat. Setelah 3 saat, untuk menolak botol dari conveyor A, iaitu belt conveyor A ke belt conveyor B. Okey, semasa proses ini, indikator akan menyala. Kita dapat lihat di sini ada indikator.
Okey, jom kita teruskan proses ini. Kita lihat. Bergerak dan sini selepas 3 saat dia akan ulang. 1, 2, 1, 2, 3 bergerak. Okey. Proses ini akan berulang sehingga reset button ataupun stop button di sini ditekan. Okey, itu saja. Mari kita lihat adakah reset button ini berfungsi. Okey, kita dapat lihat reset button di sini berfungsi kerana semua sistem akan terreset semula. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Syahir bin Ramlan. Terima kasih. Okey, ni adalah litar pneumatik yang kita gunakan 3 silinder. Sistem 3 silinder. Okey. Bawah ni ialah ladder diagram untuk 3 silinder sistem, dan tepi ni ialah komponen-komponen yang kita gunakan dalam sistem ini. Okey. Dalam pneumatic circuit ni kita ada terbagi pada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ialah actuator ataupun bahagian pekerja, dan bahagian kedua ni kita namakan sebagai input. Okey, bahagian atas ni kita ada 3 acting cylinder yang kita bagi nama silinder A Y1, silinder B Y2 dan silinder C Y3. Okey, kat bawah ni kita pakai 3/2 way solenoid valve yang kita namakan sebagai valve A, valve B dan valve C. Bawah sekali kita ada 3 kompresor air udara, 3 kompresor udara. Kita namakan sebagai A supply A supply B dan A supply C. Okey, dekat bawah ni adalah ladder diagram yang kita bagikan kepada 2 bahagian juga. Yang kiri ni lebih kepada input, kesemua ni adalah input. Dan yang kanan kita letak sebagai output. Okey. Kita ada beberapa komponen yang kita letak dekat bahagian input. Yang pertama sekali ialah PB ataupun push button. Emergency switch button EB. Okay. Yang ketiga ialah limit switch sensor. Kita pakai 3 jenis limit switch sensor. Yang pertama sensor AS1, sensor BS2 dan sensor BS3. Kita juga pakai normally open contact R1, 2 normally contact R1, dan normally open relay contact yang kita letak nama sebagai R2 dan R3. Untuk output pula, kita meletakkan relay coil yang kita namakan sebagai R1, 2 on delay timer yang kita namakan sebagai R2 yang kita set sebagai untuk 3 second, 3 saat. Dan yang kedua ialah R3 yang kita set 4 saat. Dan 3 valve solenoid yang kita namakan sebagai Y1, Y2 untuk silinder B, Y3 untuk silinder C. Okey, dia punya proses seperti berikut. Apabila silinder A Y1 dan silinder C Y3 tak terenergize apabila silinder B Y2 terenergize, kerana mereka semua tak terenergize. Okay, apabila push button ditekan, current
akan mengalir melalui litar dan menyebabkan relay coil R1 terenergize. Apabila R1 terenergize, so open relay contact R1 akan tertutup, akan menyebabkan silinder BY2 terenergize. Apabila sensor BAS2 dapat full energize daripada silinder BY2, current akan mengalir terus ke on delay dari timer R2 akan membuatkan dia terbuka, terenergize. Selepas 3 saat, normally relay kontak R2 akan tertutup dan menyebabkan silinder AY1 terenergize. Apabila silinder AY1 terenergize, sensor AS1 pun akan mengesan energize maksimum daripada silinder AY1, dan normally open limit switch akan tertutup, sensor AS1 tertutup dan menyebabkan array mengalir terus ke on delay timer R3 dan menyebabkan dia turn on. Lepas 4 saat, normally open relay kontak R3 akan tertutup dan menyebabkan silinder CY3 terenergize. Apabila silinder C terenergize, semua sistem akan tertutup atau reset kerana sensor CS3 dapat mengesan extension maksimum daripada silinder SY3. Sistem ini juga dapat ditutup ataupun di-reset dengan hanya menekan emergency button pada bila-bila semasa operasi sedang berjalan. Jadi macam ni lah simulasinya. Push button ditekan, arus akan mengalir dan akan memberi kesan kepada ketiga-tiga silinder. Bila kita nak reset balik sistem operation ni, dia senang saja. Tekan emergency button yang mana emergency button ni merupakan butang reset dan butang off. Nama saya Muhammad Fakrul Amin bin Abdul Rahim. Nombor matrik AA191710. Saya daripada Seksyen 4. Jadi hari ini saya akan menerangkan untuk problem statement 4, di mana PLC CPM2A digunakan untuk start dan stop untuk motor daripada segmented conveyor belt. Okey, tapi di sini kita menggunakan 3 proximity sensor. Sensor 1, sensor 2, sensor 3 untuk setiap conveyor belt. Okey, ini adalah ladder diagram. Ini adalah electropneumatic circuit. Okey, jadi kita akan nerangkan simulasi. Okey. Bila kita tekan push button start, kita akan dapat lihat arus akan mengalir terus ke motor 3 dan relay untuk motor 3 akan energize. Kemudian apabila relay coil adalah fully energized, jadi solenoid valve akan bergerak ke bahagian kanan dan motor untuk sensor 3 akan turn on.
motor 3, this is motor 3 akan sentiasa on selagi button stop tidak ditekan. Apabila sensor 3 mengesan objek, sensor 3 akan menjadi close contact dan arus akan mengalir ke motor 2. Kemudian DC motor 2 akan mula beroperasi dan relay bagi valve solenoid motor 2 akan energize. Apabila kontak telah fully energized, relay kontak telah fully energized, jadi solenoid valve akan bermula operasi dan akan bergerak ke bahagian kanan. Kemudian sensor 2 akan mula bekerja. Apabila sensor 2 mengesan objek, sensor 2 akan jadi close contact dan arus akan mengalir ke motor 1. Apabila arus mengalir kepada motor 1, relay kontak motor 1 akan mula energize, akan terenergize. Apabila relay kontak adalah telah fully energized, jadi solenoid valve akan bergerak ke sebelah kanan, akan bergerak ke bahagian kanan, dan sensor 1 akan mula beroperasi. Apabila sensor 1 mengesan objek, kontak S1 akan close kerana motor 1 adalah dalam keadaan turn on. Pada masa yang sama, arus akan mengalir ke relay switch on motor 2 dan start counting untuk 2 saat. Apabila S2 telah selepas 2 saat, kontak 2 akan close dan arus akan mengalir ke valve solenoid sensor 2. Jadi motor 2 akan turn off kerana solenoid valve 2 menganggap telah kontak dengan solenoid valve motor 2. Jadi solenoid valve akan bergerak ke bahagian kiri. Apabila sensor 1 mengesan objek, relay with switch on, sensor 1 akan start counting for 4 saat. Selepas 4 saat, kontak motor 1 akan close dan arus akan mengalir ke solenoid valve motor sensor 1. Jadi motor 1 akan turn off apabila solenoid valve di sini apabila solenoid valve bergerak ke bahagian kiri. Jadi sirkuit ini akan terus beroperasi sehingga button stop ditekan untuk memberhentikan arus mengalir kepada sirkuit. Sekian saja dari saya. Terima kasih.